So, good afternoon everyone. Selamat tengah hari kepada semua murid. Thank you very much for joining this Zoom cloud meeting. Okay, for our PDPR, kelas PDPR Chemistry. So, hari ini lah 25 hari bulan Februari 2021. And then, what is our topic today? Topik kita hari ini ialah structure of the atom. Previously, pada kelas yang sebelum ni, you all dah belajar tentang pengenalan kepada kimia. Am I right? Betul tak? Okay, kita dah belajar tentang pengenalan kepada kimia. And then, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan topik yang kedua, iaitu structure of the atom. So, untuk the beginning of topic, which is yang Cikgu Roza dah ajar sebelum ni, iaitu pengenalan kepada kimia, itu just surface sahaja. Nak bagi tahu you apa yang you all akan belajar dalam chemistry. But then, the real thing that we are going to discover, benda yang kita nak belajar, sepatutnya adalah yang ni, tajuk ni. Ni sebenarnya topik utama yang kita nak belajar. Alright, so are you ready guys? Kalau dah ready, bagi thumbs up sekali. Okay, macam mana nak bagi thumbs up? Okay, tekan dekat reaction. Good. Okay, teacher dah nampak kat sini. Alright, so sekejap ya. Teacher nak tukar ni. Alright, so jom kita mulakan. Okay, kita nak buat apa? Okay, sekarang ni sebagaimana you all boleh tengok dekat screen sekarang ni, teacher ada nak share dengan you all satu apps yang best. Okay, you all boleh join apps ni dengan cara tekan link. Sekejap, teacher share pada you link ni. Okay, so you all pergi dekat chatting. Okay, tekan dekat chat. Sekejap sorry, tak dapat. Okay, sekejap. Copy. Ya. Tekan dekat chat ready. Dah ready dah. Okay. Teacher bagi link ni. So, O tu abaikan. Okay, tekan link ni, you buka pada satu. Ya, dah masuk dah. Okay, seorang dah masuk. Dah nampak dah seorang dah masuk. Okay. Okay, teacher nampak ada seorang dah masuk. Okay, so apa yang you all perlu buat, you tekan je link yang pada chat ni. Macam mana nak cari chat? Okay, cari chat, tengok daripada button bawah sekali. Bawah sekali ni ada chat. Ada ruangan chat. Okay, so ada ruangan chat, you tekan dekat chat tu and then cari link yang teacher share kan, iaitu www.wooclap.com ataupun boleh share yang ni. Boleh type yang ni dekat tab baru. Okay, teacher nampak kat sini ada 9 orang dah. Ada 11 orang tengah online. 12 orang dah masuk. Make sure everyone masuk Siapa yang join phone pun you boleh minimizekan phone you. You boleh join dulu yang ni. Alright, so sekarang ni ada orang confused. Dia tunjuk, dia notify teacher dia confused macam mana nak buat ni. Tunggu dulu, belum lagi. Kita tak mula lagi. Okay, so sekarang ni teacher nak tanya you all, apa panggilan mesra kamu? Okay, teacher nampak kat sini, you all boleh, dah ramai orang respon. Okay, so jom respon, kita tengok. Answer receive. Okay, kat sini ada Alia, ada Kugan, ada Nadia, ada Ama, ada Iman Aisar, ada Leon, ada Scott. Pastikan nama you all ada kat sini. Okay, best tak? Tengok siapa nama dia tak ada kat sini, maknanya dia tak join lah kelas ni. Okay, kita tengok banyak sangat kan. Okay, so kita tengok result dia. Kat sini teacher boleh nampak siapa yang tak respon, nama dia tak appear kat sini. Di sini bukti bahawa saya tak boleh masuk link lah Cikgu Harith Ibdin. Kenapa tak boleh masuk link? You guna apa? You guna phone ke? You guna laptop? Kalau guna laptop, copy je link pada chat ni. Okay, kalau guna phone, tekan copy link ni, buka paste dekat Google. Betul Hui Ling. Copy link yang teacher hantar ni, lepas tu paste dekat Google. Okay, cuba. You kena pandai komputer lah, kena belajar komputer. And I'm very sure all of you macam pandai komputer, jangan risau. Okay, kat sini siapa XD ni? Tak maulah XD ni. Hi pun tak nak. Saya nak nama nama.
Okay, so tengok dekat cloud ni dah banyak dah orang. So teacher nampak di sini ada berapa orang? Sekarang ni ada 84 orang. So make sure ada kat sini ada 84 student, tak masuk teacher jadi 83 lah. Okay, tak payah takut keluar Zoom kalau sudah exit. Okay, jangan risau, memang tak akan exit kalau you tak tekan left meeting. Okay, kalau let's say terleft tu you masuk balik, tak ada masalah pun. Okay. So, semua ada kat sini. Alright, so kita pergi kepada yang kedua. Okay. Alright, so boleh lagi teruskan. Kat sini teacher nampak Farhan, teacher nampak Alia, teacher nampak Ming Liang, teacher nampak Zheng Meng, teacher nampak Alia, teacher nampak Kila. Okay, ramai dah. Dah masuk dah. Okay, so good job everyone. Teacher nak bagi clap. Okay, so very good. So next, kita nak pergi kepada yang kedua. Yang kedua apa dia? Kamu dari kelas mana? Cepat. Respon. Kamu dari kelas mana? Nak tengok kat sini berapa orang daripada kelas Angsana, berapa orang dari Beringin, berapa orang dari Cendana, berapa orang dari Dama. Kita tengok siapa winner. Siapa kelas yang paling win, paling ramai yang join kelas teacher pada hari ini. Okay, cepat. Okay, kat sini ada berapa orang? Ada 12 orang dari Angsana, 15 dari Beringin, Cendana ada 26, Cendana ada 30 murid. So ada 26. Such a good performance. Okay, ada 4 orang saja tak join lagi daripada Cendana ni. Okay, Dama ada 14, Angsana ada 12, Beringin ada 16. So belum lagi settle. Okay, cepat. Tak boleh join dah? Like racing computer, betul. Okay, siapa cepat respon, kita akan bagi hadiah tau. Ada winner kejap lagi. Siapa the good responder untuk kelas ni, teacher akan award dia sebagai winner. Nanti akan appear dekat screen, teacher akan tunjukkan. Tak bagi wang lah, Google. You nak sponsor ke? Tak bagi wang. Okay, now kita teruskan kepada yang kedua. Yang ketiga pula, nyatakan norma pembelajaran kita pada hari ini. Apa norma pembelajaran? What is your learning, kita panggil learning condition. You nak letak condition. PDPR online, bukan PDPR online. Kita nak, you nak fokus ke? Itu maksud teacher. Okay, tak nak kelas online semua ni, tak nak. Okay, jangan buat fokus, betul. Siapa yang jawab fokus ni betul? Nak fokus, lepas tu apa? Pay attention, fokus, apa lagi? Listen to teacher punya advice, buat homework, itu yang teacher nak. You letakkan you punya norm, you letakkan you punya condition, fokus, aktif, betul. Nampaklah kalau semakin gerak banyak-banyak ni maksudnya you aktif. Okay, focus always, have fun, hardworking, bagus. Lepas tu apa lagi? Teacher nampak kat sini yang buat kerja, siapkan tugasan. Google Meet, kenapa Google Meet? Tak ada Google Meet pun kat sini. Proaktif, bagus. Teacher suka. You all cakap proaktif. Okay, teacher suka sangat pelajar yang proaktif. Buat bersungguh-sungguh, enjoy. Lagi, apa lagi? Happy learning, stay awake, betul. Stay awake, cooperation. Apa lagi? Stay down, important, betul. Nyatakan important thing. Okay, dan don't worry, waktu kelas ni teacher akan explain secara satu persatu. Kalau you rasa benda tu penting, you jot down the notes. Make sure jot down the note. Disiplin, bagus. Quick thinking, yes. Okay, that is what we are going to do. Itu yang kita nak buat. Bila kita buat online class ni, kita nak seorang yang sangat cepat bertindak. Kalau you lambat bertindak, you akan left behind. Learn how to take action actively and to take action fast. Kalau take action fast pun kalau tak betul, tak boleh juga. You kena fokus lah. Alright, okay. So inilah norma-norma yang kita akan gunakan. Pay attention, jangan tidur, betul. Don't sleep, cooperation with teacher. Alright, okay. Rajin. Okay, reply kepada teacher, betul. Itu yang teacher nak, teacher suka. Okay, so seterusnya kita pergi kepada yang kita nak belajar hari ni. Okay guys.
Kita nak belajar topik apa? Hari ni kita nak belajar tentang struktur atom. Jadi teacher nak tanya dulu you all, apa maksud GRIM? Before this you have learned already about GRIM. You dah belajar apa maksud GRIM. So cepat-cepat, ada 3 minit for you to respond to this. Okay, jom respond. Apa yang dimaksudkan dengan GRIM? What is the meaning of matter? Daripada form 1 lagi you dah belajar tentang ni. Jangan tipu teacher pernah ajar form 1 science you, ada di kalangan you all yang teacher ajar masa form 1 you all. Okay, apa maksud GRIM? Kat sini teacher nampak, GRIM adalah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Bahan yang mempunyai jisim dan penuhi ruang. Kebanyakannya jawapan yang sama, have occupy space and has mass. Wow, so good to see this lah. Memang you all ni sangat aktif. Okay, so ada something that occupy space and has mass. Lagi, anything that occupy space and has mass. Okay, good job guys. Ramai yang respon. Okay, yang tak respon, you still have time to respond. Ada masa lagi 1 minit 43 saat untuk you all respond. Okay, remember, kat sini kita ada winner. Teacher akan tunjukkan once masa dah tamat, teacher akan tunjukkan siapa winner. Orang yang paling cepat respon, orang yang paling cepat jawab dengan tepat. Dia akan win. Okay, kita main game jugalah ni sebenarnya. Okay, cepat. Ada masa lagi 1 minit 18 saat. Okay, bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang, occupy space. Okay, ada yang jawab benda yang mempunyai jisim. Lagi, mass is anything that occupy space and has mass, mempunyai jisim. Okay, kebanyakannya memberi maksud yang lebih kurang sama sahaja. Okay, teacher nampak kat sini ada seorang confused. Siapa yang confused? Okay, tak ada dah yang confused. Okay. Alright. So kat sini ada 44 second lagi. Cepat. Okay, dah tak ada dah ke? Okay, berapa orang yang join ni? Berapa orang yang tengah respon lagi? Ada siapa lagi yang belum respon? Tak ada dah? Okay, ada 26, 25 second lagi. Masih ada masa untuk you all respon. Tak sabar nak tengok siapa yang menang ni. Okay, siapa yang menang? Agak-agaknya siapa yang menang? 10. Jom countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Habis. Okay, jom kita tengok siapa yang menang. 1, 2, go! Kita tengok siapa yang menang. Anonymous. So sorry. Siapa yang tak bubuh nama tu dia menang pun kita tak kira menang lah. So pemenangnya ialah Alia. Sebab Alia dia letak nama dia. Yang lain yang dia respon cepat tapi sorry to say lah dia tak letak nama. Jadi tak ada pemenang untuk orang yang tak ada nama ni. Walaupun dia rasa dia cepat jawab tapi sebab dia tak letak nama, penalize kepada dia. So tahniah kepada Alia, good job. Okay, so jom kita bagi tepukan pada Alia. Okay, Alia dah menang. Okay, so seterusnya jom kita pergi kepada apa yang teacher nak ajar pada hari ini. Okay, so kita dah masuk kepada apa maksud GRIM. So GRIM tu ialah apa? GRIM ialah betul lah apa yang you all cakap tadi. GRIM adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Anything that occupies space and has mass. Sekejap ya. Teacher akan tunjukkan source yang kedua. Okey, sekejap. Okay, teacher tukar interface sekejap sebab nak pakai iPad. Okay, you all nampak tak teacher sekarang ni? Nampak tak? Okay, good. Nampak. Okay. So, sekarang ni teacher nak tunjukkan pada kamu apa yang kita nak belajar pada hari ni. Okay, apa yang kita nak belajar hari ni ialah tentang apa? Tentang, okay guys, let's say kalau yang DLP tu, kalau you tak faham dalam BM yang teacher sebut, teacher terpaksa guna dua bahasa English dengan Malay. So kalau let's say you tak faham, okay, let me know, teacher akan translate in English. Alright?
So kat sini kita nak belajar tentang jirim dan struktur atom. So untuk topik ni, the important thing that you have to know is what? You have to know the concept of matter. Okay, basic concept of matter. So untuk basic concept of matter ni, the first thing first that you have to know is apa dia? Apa dia yang you perlu tahu ialah maksud jirim. Okay, maksud jirim. So bila kita nak bagi definition, remember bila kita nak bagi definition, kita kena bagi dua benda. Yang pertama, you kena bagi dia adalah apa? Subjek dia. Dia adalah apa? Is what? Okay, jirim ni apa? Okay, yang kedua adalah description. Description meaning that huraian lah. Huraian. Okay, apa maksud jirim? What is the meaning of jirim? Apa maksud matter? So matter is anything that occupies space and has mass. So kalau dari segi subjek dia ialah anything. Sebarang bahan. Itu maksud jirim. Okay, sebarang bahan or anything. Anything yang macam mana? Okay, description dia ialah have mass and occupy space or occupy space and has mass. Ini point yang pertama, anything. Yang point yang kedua adalah occupy space and has mass. Point yang pertama adalah sebarang bahan. Sebarang bahan yang macam mana? Yang mempunyai ruang dan jisim. Ini point yang kedua. Clear tak guys? Clear tak? Is it clear guys? Okay. Clear. Alright, good. Okay, seterusnya. Okay, jirim ni terbahagi kepada dua perkara. Dua perkara macam mana? Okay, jirim dia ada jenis jirim dan juga keadaan jirim. Okay, jirim dia ada dua benda iaitu jenis jirim dan juga keadaan jirim. You jangan tertukar. Okey, kalau dia minta jenis jirim, okey kat sini jenis jirim dia tak sama dengan keadaan jirim. Okey, apa beza jenis jirim dan keadaan jirim ni? Kalau jenis jirim kita ambil AIM. AIM stands for what? A stands for atom, M stands for molecule, dan I stands for ion. So bila kita nak belajar, kita kena ada aim, kena ada hala tuju. So dalam chemistry pun ada aim. Aim dia adalah atom, molecule and ion. Apa itu atom, molecule and ion? Dia adalah types of matter. Okay, jirim adalah matter. So type of matter ada berapa? Type of matter ada 3, iaitu atom, molecule dan ion. Okay, kalau teacher tanya pula. Okay, guys, apa itu keadaan jirim atau state of matter? State of matter you all belajar daripada form 1 juga. Okay, apa itu? Yes, betul Florence. Solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas, SLG, iaitu solid, liquid and gas, atau dalam bahasa Melayunya ialah pepejar, cecair dan gas. Okey, pepejar, cecair dan gas. Senang je kan? PCG. PCG, pepejar, cecair dan gas, solid, liquid and gas. So, in order kalau soalan tanya, state the 3 types of matter. State the 3 types of matter. So the 3 types of matter consist of atom, molecule, and ion. Okay, the 3 types of matter consist of atom, molecule, and ion. Tapi kalau dia kata state the 3 states of matter, 3 states of matter consist of 3 juga, ada 3 juga, iaitu pepejar, cecair dan gas ataupun solid, liquid and gas. Is it clear guys? Jelas tak?
Okay, good. Jelas. Okay, now kita balik kepada screen tadi. Teacher nak you all respon kepada soalan ini. Okay, jom. Okay, berikan contoh atom, molekul dan ion. Okay, siapa tahu contoh atom, molekul dan ion? Gunakan link yang teacher bagi tadi. Link yang sama macam yang teacher bagi tadi. Okay, you respond pada link ini. So teacher dah nampak seorang jawab karbon, zinc, karbon. Okay, molekul pula apa contoh? Asyik jumpa yang sama je, cuba jawab yang lain daripada kawan-kawan you yang dah jawab ni. Okay, tak mau tiru-tiru kawan. Kalau jawapan coincidentally sama tak apalah. Tapi why not you try to think out of the box. Cari jawapan yang tak sama. Beri jawapan yang mungkin berbeza daripada orang lain. Okay, kat sini teacher nampak ada atom, ada molekul dan ada ion. Dekat sini ada karbon. Ada pelajar jawab karbon, ada pelajar jawab natrium, ada pelajar jawab oksigen, ada pelajar jawab hidrogen. Betul tapi kalau H2O salah ya. H2O bukan atom. H2O adalah water. Water dia bukan atom tapi dia adalah molekul. Okay. So make sure kat sini you tahu jawapan water kat sini ni salah lah. Okay. Water bukan untuk atom. Water untuk molekul. Okay, molekul kat sini hidrogen. Tapi you kena tulis specifically. Hidrogen ni dia boleh jadi atom, dia boleh jadi molekul. Contohnya hydrogen gas, dia adalah molekul. Tapi kalau hidrogen sahaja, hidrogen atom, dia adalah atom. Okey, nanti teacher akan tunjukkan dengan lebih terperinci macam mana cara nak kenal atom, molekul dan ion. Tapi dari sini teacher dah nampak dah. You all faham dah karbon monoksida, betul. Okey, ada orang jawab calcium carbonate. Okey, calcium carbonate bukan molekul tapi calcium carbonate adalah ion. Kenapa calcium carbonate dia bukan molekul tapi dia ion? Nanti sekejap lagi teacher akan explain more in further. Kenapa calcium carbonate bukan molekul tapi dia ion. Okey, kat sini nombor 3 ni teacher tak nampak lah pula dekat screen ni. Okey. So tak apa. Okey, jom kita tengok. Okey, masa dah ada lagi 30 saat untuk you all respond. Cepat-cepat sebelum teacher tutup link ni. Bila habis masa ni, kiranya habislah masa untuk you all jawab. Okey, so di sini juga teacher nampak jawapan sort by categories. Okey, cuba kita tengok. Okey, untuk molekul dan ion, teacher nampak kat sini ada orang tulis acetate. Okey, acetate betul, chloride betul, iodide betul, calcium carbonate betul, natrium chlorida betul, chloride betul, cobalt tak betul. Okey, so you cannot vote anymore sebab masa dah tamat. Jom kita tengok siapa yang menang. Tada! Anonymous lagi. Kalau you tak letak nama, okey, you pangkah dulu WooClap ni, you masuk lagi sekali. You pangkah dulu WooClap ni and then you join lagi sekali link WooClap ni. Dengan bila sebelum you masuk WooClap tu dia minta you letak nama. Kalau you tak letak nama, memang akan keluar anonymous lah, rugilah teacher tak mention nama you. Okay? Letak nama kat setting pun boleh. Betul Harith. Okay, how to change name. You keluar dulu daripada WooClap, you pangkah WooClap ni, you masuk balik. Betul Akilah, kesian anonymous ni. Okay, sepatutnya dia dapat kredit, dia jawab cepat. Tapi dia tak dapat kredit. Dia memilih untuk itu, nak buat macam mana? Okay, ni adalah top 3. Kita tengok top 5 siapa? Top 5 ada Anissa Balkish dengan Hafiz. Alia. Okay, so kita tengok lagi top 10. Siapa top 10? Okay, top 10 ada Alia, Anissa, Hafiz, Sudyan, Niha, Lim Wan Yi, Kahtio. Kahtio ni siapa? You letak nama betul-betul lah. Okay, so kita tengok top 20. Siapa top 20? Masih lagi anonymous sebab tak dengar kata. You tak letak nama. Padan lah. You tanggunglah sendiri tak letak nama.
Siapa yang rasa macam rugi, dia keluar balik, tekan pangkah pada Uclap ni, masuk balik. Ambil link dekat chatting ni. Okay, so teacher tak nak spend masa lama kat sini. Okay, jom kita pergi kepada sekejap ya, teacher nak tukar interface. Okay, jom kita pergi kepada ini. Okay. Alamak. Okay. Tak masuk ke? Sekejap ya. Tiba-tiba keluar gambar ni pula. Okay. So, jom. Nampak tak screen sekarang? Okay, kita pergi kepada ini. Kalau let's say ada soalan, you tanya. Boleh tanya dekat chat. Tak ada masalah. Okay. Are you ready guys? Nak sambung ni? Okay, now kita nak pergi kepada nombor 2 iaitu teori kinetik jirim. Okey, untuk teori kinetik jirim ni, apa yang teori kinetik jirim ni cakap? Okey, dalam chemistry, kita ada 4 poin untuk cerita tentang kinetic theory jirim ataupun kinetic theory of matter. Apa poin yang pertama? Jom kita tengok sama-sama. Poin yang pertama ialah apa? Poin yang pertama ialah particles in matter are always move and collide with each other. Apa maksud dia ni? Partikel dalam jirim ni dia sentiasa bergerak dan berlanggar antara satu sama lain. Betul Wang Ming. Okay, Brownian movement. You ada idea di situ. Betul. Brownian movement tu menceritakan tentang particles tu dia sentiasa moving. Okay, dia sentiasa moving. Let's say teacher punya atom, satu atom, dua atom. Okay, kita panggil atom-atom ni adalah particles. Dia keep moving, so dia akan berlanggar antara satu sama lain. So bila dia berlanggar antara satu sama lain, dia akan hasilkan tenaga. So macam mana dia berlanggar, sedang macam mana dia bergerak. Okay, particle move randomly. Okay, macam mana partikel tu bergerak? Zarah tu bergerak secara rawak. Particle move randomly. Dia bergerak secara random. Tak ada spesifik jalan. Contohnya kalau ada jalan straight, kita lalu straight je. Tak. Partikel ni ataupun zarah-zarah ni, dia main langgar je antara satu sama lain. Dia tak ada pergerakan yang spesifik. Okey, seterusnya. Poin nombor 2. Pergerakannya adalah secara rawak. Zarah-zarah sentiasa bergerak dan berlanggar antara satu sama lain. Poin yang pertama. Poin yang kedua, zarah-zarah bergerak secara rawak. Poin yang ketiga ialah apa? Poin yang ketiga ialah pada suhu tinggi, tenaga kinetik juga tinggi. Zarah ringan bergerak lebih laju daripada zarah yang berat. Maksudnya kat sini, kalau kita panaskan zarah tersebut, let's say ada dua zarah kat sini, satu atom A dan satu atom B. Dia sentiasa bergerak dan berlanggar secara rawak antara satu sama lain. So, bila zarah-zarah ni berlanggar antara satu sama lain, kalau kita panaskan zarah-zarah ni, dia akan bergerak lebih laju. Sebab apa? Dia dapat tenaga kinetik daripada haba tersebut. Bila kita panaskan, tenaga haba akan meningkat. Bila tenaga haba akan meningkat, zarah-zarah itu akan serap tenaga haba, menyebabkan tenaga kinetiknya sentiasa bertambah. Bila bertambah, dia akan bergerak lebih laju. Tapi, kalau zarah-zarah tu kecil, okay, ataupun dia ringan, dia akan bergerak lagi laju. Tapi kalau zarah-zarah tu berat, saiz dia lebih besar dan berat, zarah-zarah tu akan bergerak slow sikit sebab ialah kenderaan berat kan. Okay. So bila dia berat, dia akan bergerak lebih perlahan. Okay. So itu poin nombor 3. Poin nombor 4 pula apa? Poin nombor 4 dia kata particle move from high concentration region to lower concentration region. Contohnya, okay, teacher ada satu perfume. Alamak, tak lupa nak ambil perfume tadi. Teacher ada satu botol perfume. Teacher pun sembuh perfume tu. Cik. Okay, teacher pun tekan. So apa yang berlaku daripada botol perfume tersebut itu adalah kawasan yang berkepekatan tinggi. So apa akan jadi? Okay, sekiranya teacher sembuh perfume dalam bilik ataupun sembuh perfume dekat depan you all sekarang ni. Okay, you all imagine lah you all duduk depan teacher. So apa yang berlaku? You all pun akan bau perfume tersebut. Bau wangi perfume akan tersebar ke seluruh kelas. So you punya hidung akan bau perfume tersebut. Kenapa? Sebab particle move from high concentration region di mana tempat kita sembuh perfume tersebut
kepada mana? Kepada lower concentration region. Betul Alif Aiman. Tempat berkepekatan tinggi pergi ke tempat berkepekatan rendah. Ayat tu kena strukturkan balik. Bukan tempatnya tu yang pergi. Okey, partikel tu bergerak daripada tempat berkepekatan tinggi ke tempat berkepekatan rendah. Betul Yifong. Okey, apa fenomena ini? Nama dia apa? Nama dia ialah diffusion. Very good guys. Okey, cepat je you all belajar hari ni. Okey, so apa maksud diffusion atau resapan? Proses resapan ni ialah proses yang berlaku apabila satu partikel, contohnya partikel perfume tadi bila kita sembuh, okey, dia akan membebaskan partikel-partikel dia. So partikel yang terbebas tu dia akan bergerak daripada kawasan yang kita sembuh. Kawasan yang kita sembuh perfume tu adalah kawasan yang berkepekatan tinggi. So mana partikel tu pergi? Partikel tu pergi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Maksudnya partikel itu telah mengalami diffusion atau resapan. Dalam bahasa Melayu, proses resapan. Dalam bahasa Inggeris, proses diffusion. So in the other way, kita akan kata, apa maksud diffusion? Diffusion ialah proses peresapan. Okey, nama proses dia ialah proses peresapan atau diffusion. Okey, macam mana proses diffusion ni berlaku? Proses diffusion ni berlaku di mana zarah-zarah bergerak, bukan tempat tu yang bergerak. Okey, Alif Aiman? Alif Aiman kena tukar ayat sikit. Okey, apa yang bergerak? Zarah yang bergerak. Zarah mana yang bergerak? Partikel-partikel tadilah, atom atau molekul ataupun ion tersebut, dia boleh bergerak. Macam mana dia bergerak? Daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Tempat kita sembuh kepada orang lain yang sedang menghidunya. Alright, jelas? Kalau jelas, bagi thumbs up sikit pada teacher. Okay, macam mana nak bagi thumbs up? Thumbs up, you tekan pada butang reaction. Dekat butang reaction bawah tu ada macam-macam pilihan, you boleh pilih di situ. Alright, so seterusnya. Okay, tadi teacher dah minta kamu beri contoh untuk atom, molekul dan ion. Okay, atom, molekul dan ion. Okay, sebenarnya macam mana kita nak beza antara atom, molekul dan ion? So, beri tumpuan pada apa yang teacher sedang tunjukkan pada kamu sekarang ini. Sekejap ya, teacher nak add page. Okay. So, sekarang ni teacher akan tunjukkan pada kamu macam mana cara nak bezakan antara atom, molekul dan ion. Macam mana? So, kita ambil matter dulu. Matter tadi ataupun jirim tadi, kita nak belajar tentang apa? Kita nak belajar tentang jenis ataupun type of matter. Okay, kita nak belajar tentang jenis atau type of matter. Sebagaimana yang teacher cakap tadi, type of matter dia ada 3 jenis. Apa dia guys? Tadi teacher dah cakap dah. Apa dia guys? You all boleh respon guna chat ataupun guna boleh feel free to unmute. Betul Florence. Okay, atom. AIM kan teacher cakap tadi. Okay, jenis type dia ada AIM. Apa itu? Atom, ion dan molekul. Cikgu nak tanya. Yes. Kenapa molekul dekat tengah-tengah? Ke tak kisah sebenarnya? Tak kisah dekat tengah-tengah ke dekat tepi. Tapi teacher ajar kamu molekul kita letak dekat tengah-tengah. Sebab apa? Ada sebab dia. Sekejap lagi teacher akan tunjukkan kenapa sebab dia kita letak molekul dekat tengah-tengah. Okay. Sebab, okay nanti. Okay guys, boleh Nurin, betul Nurin. Atom, ion dan molekul, betul. AIM. Okay, so macam mana kita nak kenal atom? Okay, for your knowledge guys, okay, atom ini adalah sesuatu partikel yang terdiri hanya diri dia sahaja. Satu atom sahaja, satu partikel sahaja. Contohnya hidrogen kita tulis H. Satu atom hidrogen saja. Okay, atom ni adalah satu. Dia satu. Satu saja. Dia tak boleh lebih daripada satu. Okay, kalau H2, dia dah jadi molekul. Sebab tu teacher letak molekul tu duduk tengah-tengah. Bila dia duplicate diri dia, dia dah jadi molekul. Okay, menjawab tak soalan saya tadi? Siapa yang tanya tadi ya? Kenapa molekul duduk tengah-tengah tadi? Ada siapa tanya tadi? Oh, menjawab. Okay, siapa
Amar, Haris Amar. Amar. Okey. Amar. So kenapa teacher nak letak molekul kat tengah-tengah? Ada sebab. Okey, sebab dia ialah bila dia satu, dia adalah atom. So bila dia duplicate diri dia, dia akan jadi molekul. Tapi molekul ni dia ada syarat dia juga. Sekejap lagi teacher akan cerita satu per satu. Okey, so atom ni dia hanya satu. Selalunya dia terdiri daripada metal ataupun kita katakan dia sebagai logam. Okey, dalam chemistry kita ada azan lah sekejap Sambil-sambil tu teacher nak tunjuk sesuatu pada you all. Sekejap. Okey, sambil tunggu tu tengok gambar rajah ni. Okey, tengok gambar rajah ni. Ini adalah periodic table. Okey, periodic table ni wajib you all ada. You all kena print. Okey, so everyone dah dapat buku teks kan? Betul tak? Okey, saya tak boleh bercakap. Saya rasa macam bersalah pula bila cakap time azan ni. Kejap Okey, dah habis. Okey. Alright. So semua dah dapat buku teks kan? Okey, dah dapat buku teks. Cuba you tengok daripada buku teks ada periodic table. Okey, dalam periodic table ni dia ada elemen. Teacher nak tunjuk. Okey, yang ni. Okay, tengok dalam periodic table ni dia ada alkaline metal, dia ada alkaline earth metal, dia ada transition element. Nanti kita akan pergi more in detail. Cuma yang teacher nak tunjuk adalah nak tunjuk satu je. Mana yang lebih mudah? Semua warna-warni. Teacher tak nak tunjuk yang warna-warni ni. Teacher nak tunjuk sekejap. Okay, yang ni. Teacher nak tunjuk yang ni. Okay, so you all tengok dekat screen sekarang. Okay, dekat screen sekarang dia ada periodic table. Dekat periodic table ni dia ada warna biru, dia ada warna kuning dan dia ada warna merah. Okay, apa yang memaksudkan warna biru, kuning dan merah ini ialah yang biru adalah non-metal ataupun bukan logam. Yang biru semuanya bukan logam. Okay, boleh screenshot. You boleh screenshot screen ni sekarang supaya you all boleh ingatlah yang mana satu metal, non-metal dengan semi-metal. Okay, yang warna biru, semua yang berwarna biru dekat screen sekarang ni adalah non-metal. Iaitu bukan logam. Bila teacher sebut sekejap lagi bukan logam yang mana? Yang ni lah. Okay, jom screenshot sekarang. Okay, macam ni kita belajar. Okay, kita screenshot simpan. Okay, so nanti kita akan rujuk balik. Okay, so seterusnya warna merah. Yang warna merah ini adalah metal. Metal ialah logam. Okay, kenapa perlunya kita tahu metal, non-metal dan semi-metal ni? Ada kepentingan dia. Sekejap lagi teacher akan ajar. Okay, dan satu lagi adalah kuning. Kuning adalah nama dia metalloid. Selain daripada nama metalloid, dia ada nama lain iaitu separalogam. Iaitu separalogam. Okay. So now teacher tak nak cerita lebih lanjut tentang ini, teacher nak pergi kepada nota kita tadi. Okey, biasanya kalau dia logam, dia adalah atom. Semua logam adalah atom. Semua logam adalah atom. Okay, kalau saya tanya, ferrum logam tak? Logam. Okay, logam kalau kita kata atom ferrum, dia adalah atom ke tak? Ya, atom ferrum wujud sebab dia adalah logam. Tapi kalau hidrogen, you tengok tadi hidrogen logam ke tak? Hidrogen logam ke tak guys? Hidrogen logam ke tak? Cuba cari. Mana dah tadi? Hidrogen logam ke tak guys? Tak. Hidrogen bukan logam. So hidrogen kalau dia bukan logam, adakah dia atom? Dia boleh jadi atom juga. So di sini, mari sini teacher cakap. Semua syarat dia ialah semua metal, semua logam adalah atom. Okey, tapi bukan logam pun boleh jadi atom.
Dia boleh jadi atom kalau dia hanya satu. Cikgu Contoh, dah tak nampak. tak nampak? Okey, sekejap. Stop mirroring. Sekejap. Okey, sekarang nampak tak? Tak, dia apa ni yang garisan warna merah tu dia dah terpotong. Okey. Yang ni Yang ni, okey. Okey, right. Guys, tengok sini. Okey, so atom, logam dan bukan logam dia boleh jadi atom. Okey, logam dan bukan logam dia boleh jadi atom. Syarat dia ialah kalau dia logam, dia memang atom. Sebab semua logam adalah atom. Tapi kalau bukan logam, kita kena tengok berapa banyak atom yang dia ada. Kalau dia ada satu atom saja, yes, dia adalah atom. Tapi kalau dia ada dua atom, contohnya satu hidrogen bergabung dengan satu atom hidrogen yang lain, ada berapa atom sekarang ni? Ada dua atom. So dua atom bukan atom lagi, dia adalah molekul. Are you clear, guys? Is it clear, guys? Dapat tak? Okay, good. Saya nampak ramai dah respon clear. Okay, saya ulang lagi sekali. Apa maksud atom? Atom adalah partikel yang paling kecil dalam sesuatu matter. Partikel yang paling kecil dalam sesuatu jirim. Dia paling kecil, dia paling ringkas. So, bila dia paling kecil, dia hanya ada satu sahaja. Dia tak boleh lebih daripada satu. Okay, satu. Dia mesti satu. Okay. Atom ni boleh terdiri daripada metal ataupun logam ataupun bukan logam. Kalau dia nak jadi atom, dia mesti ada satu. Kalau lebih daripada satu, dia tak boleh jadi atom. Kemudian, kalau untuk semua logam, contohnya logam kuprum, logam argentum, logam apa lagi? Logam Helium. Kalium. Yes, betul. Okay, dia boleh jadi atom. Sebab apa dia logam? Semua logam adalah atom. Tapi bukan logam, kita kena tengok. Dia ada satu ke dia ada lebih? Kalau ada satu, dia atom. Kalau lebih daripada satu, dia bukan atom. Dia jadi molekul dan so on. Jelas? Okay. So, yang ni you all kena faham betul-betul sebab apa jadi masalah kalau you all tak faham. Okay, kemudian kita pergi kepada molekul pula. Untuk molekul, dia lebih daripada dua atom. Lebih daripada dua atom. Dua dan lebih. Kalau ada tiga, boleh tak teacher dia di molekul? Boleh. Tapi molekul ni selalunya gabungan antara apa? Molekul syarat nak jadi molekul, dia mesti dua dan lebih. Tapi nak jadi molekul, dia boleh jadi molekul elemen dan molekul compound. Dia boleh jadi molekul elemen dan boleh jadi molekul compound. Teacher bagi satu contoh pada you all. Molekul elemen adalah oksigen. Molekul elemen juga adalah hidrogen. Molekul elemen juga adalah klorin. Kalau molekul compound, karbon dioksida, nitrogen dioksida, karbon tetraklorometana, okay, CCl4. Okay, ini adalah compound. Teacher salah eja ke compound tadi? P-O-U-N-D. P-O-U-N-D compound. Okay, so di sini apa yang you boleh nampak? Kalau elemen dia macam mana guys? Kalau elemen dia satu sejenis atom saja, betul tak? Sejenis, yang tu dua. O gabung dengan O. Dia molekul elemen. Dia sama jenis. Tapi kalau compound, atom-atom dia tak sama jenis. Contohnya, karbon dioksida ada karbon, lepas tu ada oksigen, lepas tu kat sini pun ada oksigen juga. Okey, Zeti, boleh tak Zeti mute diri sendiri? Dengar bising lah. Boleh tak mute? Okey. So, seterusnya kat sini, apa beza molekul elemen dengan molekul compound ni? Molekul elemen dia terdiri daripada atom-atom yang sama jenis. Okey, O dengan O, H dengan H, Cl dengan Cl. Dia sama jenis.
Tapi dia lebih daripada satu atom. Okay, ada soalan tanya if compound more than one type of an atom. Betul, using. Okay, molecular compound formed by two or more types of atom. Betul, Wong Ming. Okay, so kalau kat sini, di sini macam mana kita nak kenal molekul? Dia combination antara non-metal dengan non-metal. Iaitu bukan logam dengan bukan logam. Contohnya oksigen ni. Oksigen ni kalau kita tengok tadi dekat gambar rajah merah biru kuning tadi dia adalah bukan logam. So dia gabung dengan bukan logam juga. So yang ni pun sama. Karbon ni bukan logam. Dia gabung dengan oksigen yang bukan logam juga. Syarat nak jadi molekul dia mesti non-metal tambah non-metal. Okay? At least ada 2 atom. Kalau ada lebih tak apa. Contohnya yang ni. CCl4. CCl4 ada C, karbon. Lepas tu ada klorin, klorin, klorin dan klorin. Ada 4 klorin yang mengelilingi, ada 4 klorin yang mengelilingi karbon. Kalau you tengok kat sini ni. 1, 2, 3, 4. Kat dalam ni ada karbon. Nampak tak? Jelas tak guys? Nampak tak? Okay? Apa beza antara molekul elemen dengan molekul compound? Molekul mesti terdiri daripada non-metal dengan non-metal. Bukan logam dengan bukan logam. Macam mana nak kenal bukan logam dengan bukan logam ni? Tadi teacher dah suruh kamu screenshot. Teacher dah tunjuk gambar rajah yang warna merah, biru dengan kuning tersebut. So kamu boleh tengok kat situ. Okay, kejap lagi teacher akan share lagi gambar rajah tu dekat grup Telegram. Okay, kemudian bila dia sama jenis, non-metal dengan non-metal ni dia sama jenis, dia adalah molekul elemen. Dia molekul elemen. Dan kalau dia tak sama jenis, dia adalah molekul compound. Okay, setakat ni jelas tak guys? Jelas? Okay, good. Okay, kemudian teacher nak cerita tentang ion tapi teacher tak nak cerita kat sini sebab tak cukup space. Teacher cerita dekat bawah ni. Okay, so teacher nak cerita tentang ion pula. Macam mana ion terbentuk? Dia ion ni dia terbentuk antara metal dengan non-metal. Dia bergabung. Okay, metal dengan non-metal ataupun logam dengan bukan logam. Logam dengan bukan logam. Okay, so contoh dia ialah kalau dia metal, kalau dia logam, dia akan membentuk cation. Dalam bahasa Melayu, cation huruf K. Dalam bahasa Inggeris, cation eja huruf C. Dia akan membentuk cation. So you nampak tak ejaan cation tu? Cation. Okay. Cation you nampak huruf T ni. Huruf T ni tanda dia apa? Tanda positif. So cation dia bercas. Dia bercas apa guys? Dia bercas positif. Okay, kalau non-metal, so it means all metal are positive charge. No, not all metal are positive. Yes, okay. It means all metals are positive charge. Betul Florence. Okay. So all metal can form positive charge. Okay. Apa jadi pada non-metal pula? Non-metal dia boleh jadi anion. Okay. You nampak tak perkataan huruf N ni? N ni maksudnya negatif. Okay. Dia akan bentuk negatif. Jelas? Setakat ni? Teacher cakap slow-slow dah ni. Okay, teacher ulang lagi sekali. Ion ni terbentuk apabila metal bertindak balas dengan non-metal. Metal bertindak balas dengan non-metal. Kalau metal, dia akan membentuk cation. Metal dia akan bentuk cation. Tapi non-metal akan membentuk anion. Cation ni apa? Cation ini adalah ion yang bercas positif. Anion pula macam mana? Anion adalah ion yang bercas negatif. Okey, macam mana dia terhasil?
Okey, macam mana bentuk dia? Bentuk dia macam ni. Okey, metal ni dia mula-mula dia adalah atom. Dia adalah atom. Kemudian, okey, metal dia adalah atom. Okey, contohnya Na. Na adalah atom metal. Metal atom metal atom. So, kemudian dia tak stable. Macam mana dia nak stable? Dia pun membentuk ion. Macam mana dia bentuk ion? Dia akan jadi Na+. So, petanda bahawasanya dia adalah ion ialah dia ada tanda positif ni. Bila dia ada tanda positif, dia akan jadi ion. So, apakah jenis ion yang dia jadi? Dia akan membentuk cation. Sebab dia adalah metal. Kalau non-metal, teacher ambil chlorine. Okey, chlorine atom. So, dia akan membentuk chloride ion. So, kamu tengok charge dia kat sini, charge positif ke negatif? Charge positif ke negatif untuk chlorine ni? Negatif. Yes, charge negatif. So, kalau charge negatif, dia anion ke dia cation? Anion. Yes, betul. Dia anion. So, bila dia negatif, dia anion. Bila dia positif, dia cation. Okay, macam mana dia nak membentuk sebatian ion? So, cation ni dia bergabung dengan anion. So, dia akan membentuk Na+ gabung dengan Cl-. So, kamu gabungkan dia. Macam mana nak gabung? Kamu tulis balik NaCl. Okay, kalau dia tak ada nombor kat sini, maksudnya dia nombor 1. Ni pun nombor 1 juga. Okay, so kamu tulis 1, 1. Kalau dia sama, padam, padam. So, formula dia akan jadi NaCl. So, ini adalah ion. Ion apa? Sebatian ion. Okay. Dia boleh wujud bergabung ataupun dia boleh wujud single. Kalau dia nak wujud single, dia boleh jadi yang bercas positif ni atau yang bercas negatif ni. Okey, tu condition pertama, dia boleh wujud sebagai cation, dia boleh wujud sebagai anion, kemudian dia boleh wujud cara yang ketiga ni iaitu gabungan antara cation dengan anion tadi. So gabungan cation dengan anion tadi dia akan membentuk sebatian ion. Cikgu, maknanya molekul dan atom tak ada cas. Betul Haris. Okey, molekul dengan atom dia tak ada cas. Betul. Okey, hanya ion sahaja yang ada cas. Okey, ion sahaja yang ada cas. Kalau dia bercas positif, nama dia adalah cation. Kalau dia bercas negatif, nama dia adalah anion. And then, kalau dia bergabung antara cas positif ni, ion positif dengan ion negatifnya dia bergabung, charge dia akan jadi cancel. So dia akan jadi sebatian ion. Jelas tak? Teacher tunjuk satu contoh lain lagi. Katakanlah teacher bagi charge dia antara cuprum 2 positif. Okay, antara cuprum 2 positif dengan chloride ion. So kamu tengok kat sini charge dia berbeza ke sama? Berbeza ke sama charge dia guys? Okay, charge dia berbeza. So, charge cuprum berapa? Charge cuprum adalah 2 positif. Okay, charge chloride berapa? Charge chloride adalah negatif. Tak apa. So, macam mana kita nak gabungkan dia? So, kita pun gabung, kita tulis balik. So, dia gabung. Kita tulis balik yang sama. Charge yang positif duduk ke depan. Charge yang negatif duduk di belakang. Okay. Tetapi kamu tengok nombor ni. Nombor ni 1 kan. 1 turun kat sini. Kamu darab silang. Kamu silangkan dia. Cu, Cl, Cu 2 positif lawan Cl. So kamu darab silangkan dia. Salin balik Cu, Cl. Nombor ni 1. Yang ni turun ke sini dia jadi 2. So dia akan dapat apa? Cu, Cl. Dalam chemistry, nombor 1 tak perlu tulis. So dia akan jadi CuCl2. Betul Joy. Okay. So jawapan dia ialah CuCl2. Okay, ini adalah apa? Ini adalah ionic compound. Dia tak ada charge dah lah bila dia bergabung antara charge positif dengan charge negatif. Bila dia bergabung,
hilang cas dia. Dia jadi nombor kat bawah ni pula. Okay? Jelas tak guys? Senang faham ke tak faham ni? Kalau tak faham bagi tahu, teacher ulang lagi sekali. Okay, jelas. Okay, very good. Faham ya? Okay, so sekarang ni teacher recap balik. Okay, matter. Matter, hari ni kita belajar tentang jenis matter. So, matter terdiri daripada atom, molekul dan ion. So, atom dia macam mana? Atom dia boleh jadi daripada unsur logam ataupun unsur bukan logam. Tapi syarat dia nak jadi atom macam mana? Syarat dia wajib satu saja. Tak boleh lebih daripada satu. Okey, seterusnya kalau logam memang sah-sah dia adalah atom. Tapi kalau bukan logam, kita kena tengok dia ada berapa. Kalau dia ada satu je, yes dia atom. Kalau lebih daripada satu, kita pergi kepada molekul. Dia jadi molekul. So molekul pula dia terdiri daripada apa? Dia terdiri daripada non-metal dengan non-metal. Okay, non-metal dengan non-metal. Kalau dia antara non-metal dengan non-metal tu dia sama jenis, dia adalah molekul elemen. Kalau non-metal dengan non-metal tu dia adalah daripada jenis yang tak sama, dia adalah compound, molekul compound. Okay. So untuk ion pula, ion dia macam susah sikit nak faham. Okay, ion dia ada terdiri daripada metal dengan non-metal. Okay, metal atau logam ni dia akan membentuk ion bercas positif. Kalau non-metal pula atau bukan logam ni dia akan membentuk cas negatif. Okay, contoh natrium. Natrium atom dia akan jadi natrium ion. Atom natrium. Dia jadi ion natrium. Okay, seterusnya atom klorin dia boleh jadi ion klorida. Kita tak panggil ion klorin tapi kita panggil ion klorida. Nanti lepas ni kita akan belajar more in details. Okay. Ion ni dia boleh wujud single. Dia boleh wujud seorang-seorang. Sama ada dia nak jadi ion negatif ke dia nak jadi ion positif. Tapi kalau dia nak gabung, ion positif kena bergabung dengan ion negatif lalu membentuk sebatian ion. Macam mana nak bentuk sebatian ion? Kita gabungkan, kita tulis balik dia punya formula Na dengan Cl, kita silangkan nombor cas dia tu. Nombor cas sahaja. Jangan bawa positif negatif tu. Kita silang nombor saja. Bila kita silang nombor, kita akan dapat contohnya Na plus tambah dengan Cl minus, dia akan jadi NaCl. Kalau cas dia sama, contohnya, teacher bagi satu lagi contoh Cuprum, contoh cuprum sulfat. Yang ni salin balik CuSO4. So nombor saja kita turunkan. Kat sini. So bila sama, tengok warna purple tu sama kan? So bila nombor warna purple ni sama, 2 dan 2 kita cancelkan dia. So kita akan dapat CuSO4. Okay, nombor 4 ni jangan pergi darab dengan 2. Salah. Tak boleh darab Tak boleh darab. Cas dia tak boleh darab dengan nombor ni. Tak boleh. Cas ni kita kena darab silang dia. Darab silang sama-sama cas sahaja. Jelas? Boleh guys? Boleh tak ni? Okay, teacher nampak. Okay, jelas. Okay, so seterusnya kalau macam tu. Cikgu nak tanya. Ya, okay. Slide yang ke atas tadi tu. Mana? Yang mana? Yang ni. Bawah tadi. Bawah sikit. Yang tadi yang ada. Yang ni. Yang kan, mana? contoh kalau macam yang ni CuSO ni. Kan SO4 kan. Macam mana kalau tiba-tiba ada macam mana nak cakap kalau macam jawab contoh CU1SO42. So nanti nak buat macam mana? Okay, mari sini. Teacher tunjuk satu lagi contoh. Bagus soalan ni. Okay, contoh teacher bagi satu contoh. Fe2 positif, Cl negatif. Okay, tengok sini semua. Fe2 positif nak lawan dengan Cl negatif. Mula-mula sekali step pertama kita buat macam mana? Kita tulis balik sahaja dulu huruf dia. Okay, dapat? Dapat? Okay, seterusnya kita tengok nombor ni. Jangan ambil cas, kita ambil nombor saja. Ni buatlah 1. Sebab kalau dia tak ada nombor maksudnya dia 1.
Darab silang cas dia turun bawah ni, yang ni turun ke sini. So akan jadi apa? Akan jadi apa? FeCl2. Kalau nombor 1 tak perlu tulis. So akan jadi FeCl2. Tapi okey, dapat tak ni guys? Boleh? Okey. So, teacher tunjuk satu contoh yang lain. Fe2 positif, CO3 2 negatif. Yang ni complicated sikit. Perhatikan macam mana teacher buat. Mula-mula sekali teacher kurungkan benda ni. Teacher buat kotak lah ni. Kotak. Okey, mula-mula sekali turunkan kotak ini. Turunkan apa yang ada dalam kotak ni. So turunkan, kita buat apa? FeCO3. Okey. So kemudian kita pun highlightkan dia punya charge. So ini charge dia, ini charge dia. Betul tak? Charge dia sama kan? So bila charge sama, tak payah buat apa. Cancel, cancel saja. So inilah jawapan dia. Okey. Tapi teacher bagi satu contoh yang lain iaitu Fe3 positif dengan CO3 2 negatif. Yang ni macam mana pula? Okey, macam tadi juga turunkan FeCO3. Yang ni bawa tau, bawa. Sebab dia adalah formula. Kemudian kita nak carry yang ni. 3 dengan 2 ni. So kita carry macam mana? Kita carry turun bawah, yang ni turun ke sini, yang ni turun ke sini. So akan jadi 2 kat sini, 3 kat sini. Nampak? Okey. So seterusnya cuba tengok kat sini. Ada nombor apa ni kat sini? Kat sini ada nombor 3, kat sini pun ada nombor 3. Serabut kan? So macam mana nak jadikan dia tak serabut? Buat kurungan. Boleh? So jawapan dia ialah Fe2 dalam kurungan CO3 3. Ini jawapan betul. Bila masa nak letak kurungan? Teacher, bila masa nak letak kurungan? Bila ada 2 nombor yang serabut kat sini. Baru letak kurungan. Selagi tak serabut, jangan letak kurungan. Macam contoh ni, serabut tak? Tak serabut kan? Bila tak serabut, jangan letak kurungan. Boleh guys? Okay, faham. Good. Ni teacher sayang ni kalau faham ni. Okay, kalau faham, ini adalah homework you all. Okay, ini adalah homework you all, latihan 2. Actually, homework ni ada dalam buku ni. Ada dalam buku ni. Tapi disebabkan you all tak ada lagi buku ni, Cikgu Roza minta you all buat macam mana? Buku kimia ada tak? You all dah ada buku kimia? Ada? Belum. Belum ada? Sepanjang sebelum ni kelas kimia buat latihan dekat mana? Tak ada. Oh, teacher tak nak guna GC. Teacher tak nak guna GC sebab bagi teacher GC tu menyusahkan. Menyusahkan student dan juga menyusahkan teacher. And then teacher rasa teacher nak buat macam ni. Sebab tu teacher createkan group Telegram. Sebab teacher nak post everything dekat Telegram, senang you all download. Bila you all download, you all boleh cikgu just terangkan je sebelum ni. So tak ada homework lah sepanjang kelas sebelum ni. Tak ada homework? Baru sekali. Okay, tak apa. Kalau dengan teacher, kalau belajar sebelum-sebelum ni yang pernah belajar dengan teacher, dia memang tahu style teacher macam mana. Teacher memang akan bagi homework. Setiap kali kelas wajib teacher akan bagi homework supaya kamu pandai. Okay? So jadinya teacher akan bagi homework. So apa yang perlu you all buat ialah you all cari buku yang panjang. Dah beli buku belum? Buku latihan? Okay, good. Kalau tak ada buku latihan, kamu kena carilah satu buku latihan. Buku kuning ya. Kalau ada buku kuning, boleh guna buku kuning. Kalau tak ada buku biru, tak ada kuning, nak guna biru pun boleh. Tapi yang panjang ya, tak nak yang pendek. Sebab chemistry banyak latihan. Jadi kalau kamu guna buku yang pendek, nanti sekejap je habis. Teacher tak nak yang buku pendek. Teacher nak buku panjang. You all boleh beli tak? Ataupun ada yang dah beli? Google, yes, boleh guna. Can use the blue book, yes. Okay, dah beli, bagus.
Okay, yang belum beli tak apa. You all tak semestinya guna buku yang ada logo sekolah. Teacher nak bagi kesenangan pada kamu. Kalau kamu rasa tak nak guna buku yang ada berlambang sekolah, kamu boleh pergi je beli kat kedai buku mana-mana, tapi syaratnya buku tu buku panjang. Sebab apa, dalam chemistry ni banyak soalan dia soalan panjang. UC tanya satu buku saja kan cikgu, ya. Setakat ni satu buku je lah dulu, tak payah banyak-banyak, tak nak bebankan you. Satu buku latihan yang you kena salin, satu buku ni yang RM13 yang you all kena bank in kat teacher ni. Yang ni wajib semua orang kena belilah. Sebab nanti you nak exam ke apa-apa semua, you akan rujuk buku ni. Dan lepas ni buku latihan tu teacher akan bagi latihan bertulis yang you kena salin soalan dan jawab kat dalam tu, buku latihan. Dan juga buku modul ni pun teacher akan guna juga. Apabila ada soalan yang ada dalam ni, kita akan terus jawab dalam buku ni. Okay, jelas guys? Jelas Nota. Okay, bagus soalan Harith. Nota. Okay, untuk nota, bagi teacher tak perlu buat nota pun sebenarnya. Sebab dalam modul ni dah memang ada nota. Dah ada nota. Kalau you all rasa macam nak faham lagi, you all boleh buat nota sendiri. Tapi nota teacher tak akan check. Okay, you all nak buat mind map ke, bubble map ke apa ke, buku latihan tu penerbitan apa? Tak ada dekat kedai buku ya. Tak ada, memang tak dijual di kedai buku. Cikgu ni memang tak pasarkan buku dia. Saya beli direct dengan penulis. So you all tak akan dapat jumpa buku ni selain daripada beli dengan teacher. Teacher, are you going to send this dekat tele? Yes, teacher akan share dekat tele. Tapi teacher tak nak menyusahkan kamu. Kalau let's say you all ada printer kat rumah, you boleh print soalan ni. Ya, betul. Nanti bank in dekat teacher. Nanti teacher akan bagi tahu tentang bank in ni dekat Telegram. Okay? So, print mahal. Okay, betul Eric. Kalau nak print mahal, teacher tahu. Teacher faham constraint you all. You all salin lah. Okay, teacher akan share soalan ni dekat Telegram. Jadi, apa yang you all kena buat, you all salin balik soalan yang sama dan jawab dalam buku latihan. Tapi kalau siapa yang print pun dia kena tampal juga dalam buku latihan. You all pilih sendiri apa yang you all rasa senang. Okay, you all kalau you all rasa macam nak print, malas nak salin soalan, nak print, boleh print saja. Cikgu guna buku apa? Print itu sudah ada answer. Yes, sudah ada answer. Tapi yang print tu sudah ada answer. That's what tadi teacher tersalah bagi. Sepatutnya teacher bagi yang tak ada answer. Okay, tapi you all salin baliklah dalam buku. Faham tak ni? Maksudnya latihan ni mesti ada dalam buku biru, buku latihan biru. Okay, sama ada you salin soalan dan jawab ataupun you print, you jawab kat situ, you tampal dekat dalam buku. Slide ni teacher akan share di tele ke? Yes, teacher dah share dekat tele dah. Slide ni teacher dah share dekat tele yang PDF tu. Nota dan latihan dalam satu buku. Eric, kalau boleh nota jangan satu buku. Nota saya tak wajibkan. Kalau you nak buat nota sendiri, it's up to you. Nota teacher tak wajibkan. Yang penting you jawab latihan teacher. Latihan lagi penting daripada nota. Kalau you tulis nota cantik bagai nak gila pun, bagai nak gila. Nota cantik macam mana sekalipun, tapi you tak faham, tak ada guna. Okay, apa yang penting di sini adalah teacher nak pastikan you all faham. Faham bila you buat latihan banyak. Bila you buat latihan banyak dan latihan you betul, itu menunjukkan you faham. You get the point guys? Dapat tak? So teacher nak bagi tahu kat sini nota tak wajib. Nota tak wajib. Okay. Dan latihan wajib. Semua orang kena buat latihan. So hari ni you kena buat latihan ni. Latihan 2, lengkapkan jadual berikut. Okay, Kuprum. Jenis zarah dia apa? Tadi kita dah belajar atom, molekul dan ion. Keadaan pada suhu bilik dia apa? Keadaan pada suhu bilik kalau you tahu atau you boleh browse internet, you boleh cari keadaan suhu bilik ni. Kalau you rasa tak jumpa, susah nak jumpa, nanti kita akan bincang. Untuk keadaan pada suhu bilik ni tak penting sangat pun. Yang penting you boleh faham dan you tahu macam mana nak tentukan jenis zarah ni. Ni. Jenis zarah ni. Kalau teacher cakap copper. Copper dia adalah apa? Atom ke molekul ke ion?
Okey, ni homework. Homework 25 hari bulan 2 ya. Okey, satu lagi soalan 3. Soalan 3 pun homework juga. Teacher, do we have experiment for chemistry? Yes, of course, Melissa, we have experiment for chemistry. But then since we are having PDPR now, still got constraints to do experiment online. So we have to wait until we do face-to-face classroom, face-to-face class. Then we will do a lot more experiments lively in the lab. Jangan risau. Eksperimen teacher jumpa banyak sangat. Latihan perlu indeks, tak perlu Darwish sebab teacher dah sediakan indeks. Nanti petang karang teacher akan share indeks. Indeks tu you print saja. Nanti bila print dan tampal dekat kulit buku. Okay guys, boleh? Darwish, menjawab tak soalan teacher? Tak, teacher menjawab tak soalan you? Ya Allah, salah cakap dah. Okay, teacher menjawab soalan you tak? Okay, latihan perlu indeks tak? Tak perlu indeks sebab teacher akan bagi. You tak payah salin-salin indeks. Kalau you salin pun kadang-kadang you salin tajuk dia tak full pun. So teacher suggest kita orang pakai buku yellow ke blue. Boleh dua-dua. Yellow pun boleh, blue pun boleh. Tak kisah. Janji you tulis buat latihan. Okay, apa yang you all perlu buat? Okay, tengok sini guys. Teacher bagi tahu Okey, dalam buku latihan you, ni buku latihan you, buku latihan panjang. Okey, page 1, 2, 3, tampal indeks. Okey, tampal indeks. Okey, indeks ni teacher akan hantar sekejap lagi. Habis kelas sekejap lagi teacher akan hantar. So kalau tak silap teacher ada 3 page. Ataupun 4 page macam lah. Teacher tak ingat 4 ke 3 page. So page pertama you tampal satu indeks, ikut sequence lah nanti teacher akan bagi. Yang kedua dan yang ketiga. Yang indeks page 1 dengan 2 ni adalah topik kimia yang kita akan belajar sepanjang tahun ni. Page yang ketiga ni adalah senarai eksperimen wajib. Ni senarai eksperimen wajib. Okey, page yang ketiga. Nanti teacher akan hantar. Yang ni terpaksalah you all print. Kalau tak dapat print, you all pinjam yang kawan punya, photostat pun tak apa. Ini 3 page je. Ini sangat penting. Okey, teacher dah siapkan untuk kamu. Tak perlu buat indeks, tampal sahaja di muka surat pertama, kedua dan ketiga dalam buku chemistry ni. Dalam buku latihan chemistry ni. Okey, seterusnya ini page pertama, kedua dengan ketiga. So, kamu mula buat latihan pada page yang keempat atau page yang kelima. Teacher tak ingat, dia ada 4 page ke 3 page untuk indeks ni. Okay, selepas tampal indeks baru you buat latihan. Latihan apa? Latihan hari ni lah yang ni. Yang teacher tunjuk ni. Homework hari ni, latihan 1 lengkapkan jadual berikut. Lepas tu yang ni, soalan 3. Jadual 3 menunjukkan 4 bahan dan formula masing-masing. Okay, actually teacher dah hantar soalan ni dekat dalam Telegram, you all boleh tengok. Okay, cari page 13 dan page 14. Page 12 kalau tak silap. Sekejap. Sorry, page 13. Okay, yang ini kita akan belajar minggu depan. Okay, tajuk ni kita akan belajar minggu depan. You all study dulu sampai habis. Nanti kita akan go through. Okay. So ada pelajar tanya, teacher, kalau saya tak nak salin soalan boleh? Kalau saya print, lepas tu saya jawab dekat yang tempat saya print tu, then saya tampal dalam buku. Boleh, tak ada masalah. Tapi teacher nak ikut constraint kamu. Kalau kamu tak ada bajet untuk print, kamu boleh salin soalan. Teacher dah bagi soft copy dalam Telegram. Teacher tak nak susahkan kamu. Okay, tapi kalau kamu kaya, kalau kamu ada bajet, bolehlah print dan terus jawab dekat yang kertas yang kamu print tu, tampal sahaja terus dalam buku. Ikut kemudahan kamu. Teacher tak nak soalan 3 tak cukup tempat tulis, mana? Okay, soalan 3 tak cukup tempat tulis, you boleh tampal soalan ni, you boleh tulis jawapan dekat bawah lah. You boleh tulis dalam buku latihan you.
Okay? Boleh? Menjawab tak soalan saya? Su apa ni? Siapa ni? Adakah teacher menjawab soalan you? Okay, Sumiao menjawab soalan. Alright. Okay, sebelum kita dismiss. Okay, teacher nak tunjuk satu benda lagi. Okay, sekejap. Okay, teacher nak tukar source. Sekejap. Masuk semula kepada ni. Okay. Now, everyone pergi balik kepada teacher. Nanti kita bincang jawapan bila? Okay, teacher akan bincang jawapan. Bukan, kita tak bincang jawapan. Untuk ni senang je kan. Kita tak bincang jawapan, teacher akan post jawapan. Nanti you semak dekat Telegram. 2-3 hari lagi teacher akan post jawapan. You semak, you ambil pen merah, tanda. Kalau salah, you pangkah. Kalau betul, you write. And then, kalau salah, you buat pembetulan lah. Teacher akan tunjukkan jawapan yang betul. Okay, Alia? Boleh? Okay. So, seterusnya, teacher nak tunjukkan participant page sekarang ni. Show details. Okay, sekarang boleh tak everyone komen dekat sini? Okay. Nak respon macam mana? Macam tadi juga pergi kepada chat. Okay. Make sure kali ni you letak nama You letak nama. Okay, pergi dekat link ni, terus respon. Self-reflection for today's lesson. Apa yang kamu belajar pada hari ni? Apa yang kamu belajar pada hari ni? Apa yang you rasa menarik? I learn the difference between atom, molecule and ion. Good. Okay, apa yang you rasa menarik daripada yang teacher ajar hari ni? Teacher nak tengok respon daripada you. Okay, dan apa lagi yang you rasa? Okay, teacher nak tengok kat sini. I learn the difference between atom, molecule and ion. Difference between metals, jenis jirim dan ciri-cirinya. Okay, so keep on. Teruskan cara mengion. Betul. Okay, kalau sebelum ni kamu belajar ion, sebut ion saja. Kemudian kamu tak tahu pun macam mana ion tu terbentuk kan. So hari ni kamu dah belajar dengan lebih detail macam mana ion terbentuk. Okay, selain daripada tu, kalau kamu dah siap untuk self-reflection for today's lesson ni, kamu boleh pergi kepada yang seterusnya, yang ni, poll ni. Okay, kamu nyatakanlah kamu rasa macam mana belajar hari ni dengan teacher. Rasa excited ke, rasa boring ke? Jangan risau, teacher tak marah pun kalau kamu kata kamu boring. Sebab ini adalah cara macam mana teacher boleh improvise. Cara teacher mengajar you all untuk masa akan datang. Okay, sambil-sambil tu boleh respon. Dan satu lagi, yang ni rate the following statement from 1 to 5. Okay, rate kat mana yang you rasa yang perlu teacher improve, nak understand. Memang untuk chemistry ni susah sikit nak understand. So the rule is how to make sure that you understand the lesson. You kena make sure apa yang teacher ajar ni you dapat, you faham. Kalau tak faham, mesti tanyalah. Teacher tak tahu apa yang ada dalam fikiran kamu. Teacher tak boleh nak baca kat mana yang you tak faham. So you kena tanya. Okay, kalau you biarkan diri you terawang-awang, tak faham, tak tanya, malu nak tanya, kemudian sampai akhirnya you takkan faham. Okay, kemudian kat sini ada juga lagi how teacher can improve more in teaching. Okay, kat sini, thank you teacher, very good already, very detail. Okay, I hope teacher can teach us little bit slower, but overall I can. Okay, teacher will try to slower the pace. Okay, insyaAllah. Okay, enjoy the lesson. Okay, I enjoy the learning with teacher. Okay, ada lagi. Kalau let's say you all rasa macam ada part yang teacher kena betulkan ataupun ada part yang you tak faham, bagi tahu teacher part mana yang you rasa tak faham tu. Bagi tahu kat sini. Nanti teacher akan explain ataupun bagi video tutorial macam mana nak bagi you faham lebih lagi. Okay. So teacher harap dapat ajar you all sampai faham lah. Okay, dapat fahamkan you all daripada beginning sebab you all tak pernah belajar chemistry lagi kan. So teacher harap sangat-sangat apa yang you all perlu belajar hari ni, our learning objective today ialah untuk belajar tentang metal. So then
Habis lesson hari ni, you dah faham dah apa itu matter. Matter terdiri daripada apa? Terdiri daripada atom, molekul dan ion. Ingat, AIM. Dan matter juga dia ada state. Dia ada 3 states of matter, iaitu pepejal, cecair dan gas, ataupun solid, liquid dan gas. Macam mana nak kenal atom, macam mana nak kenal ion, macam mana nak kenal molekul. Apa lagi? I have nothing to criticize because it's very well done. Thank you, teacher. Okay. Maybe using more English in explanation. Okay. So kat sini teacher ada satu constraint di mana kita campurkan DLP dengan non-DLP. If kalau dalam kelas DLP yang fully DLP, teacher boleh swing terus guna English sepenuhnya. Tapi kalau kat dalam kelas PDPR ni, teacher tak bolehlah swing guna English semua. Sebab tak adil kepada pelajar daripada kelas yang bukan DLP. So teacher minta maaf, teacher tak boleh nak guna English sepenuhnya. Kalau nak kira preferably memang teacher suka ajar dalam English lah. Tapi sebab untuk adil kepada semua, teacher campur-campur. So harap you all boleh adapt dah dulu untuk sementara ni sebelum kita boleh PDP bersemuka nanti. Once kita dah PDP bersemuka, teacher masuk kelas DLP, teacher janji teacher akan ajar dalam English sepenuhnya. Okay, untuk BM, kita akan belajar dalam BM lah bila bersemuka nanti. Okay. Adakah teacher cakap terlalu cepat? Sebab teacher nak kejar masa sebenarnya. Banyak benda nak buat kan. Tapi it's okay kalau misalkan kalau teacher cakap terlalu cepat, you all boleh stopkan teacher. Tak ada masalah, teacher tak marah pun. Okay. So seterusnya daripada tadi self reflection teacher nampak dekat sini. Chemistry is fun. The way we can play games with learning. Yes, saya rasa menarik dengan cara cikgu mengajar kerana dapat membuat quiz dengan semua orang. Ya. Okay, as long as you all ni boleh join, you all akan rasa fun. Tapi kalau you all tak boleh join, you all tak rasa fun lah. So make sure kalau teacher buat quiz apa-apa nanti you all mesti join. Okay, kat sini kita nak tengok top players, tak ada top players lah sebab kat sini teacher tak setting top players untuk yang komen. Yang komen tu kita tak jadikan dia sebagai quiz. Okay, so dekat sini teacher dapatlah recap balik daripada apa yang you all dapat. Attractive and exciting, the way ion is formed, formula of combination of ion, cara mengion, atom dan molekul dan semuanya. Okay, tapi reminder for all of the students, dengar sini semua sebelum kita habiskan kelas, ada beberapa minit lagi kita nak habis kelas. Teacher nak bagi tahu, teacher nak remind you. Okay, untuk chemistry ni you all tak boleh honeymoon. You all tak boleh main-main nak belajar chemistry. Semua orang boleh score dan dapat A+ untuk chemistry kalau you belajar betul-betul. Janji dengan teacher, you all kena belajar betul-betul. Teacher dah all out dah ni. Teacher ajar satu-satu, teacher ajar more in detail. Setiap satu teacher go more in depth. Jadi teacher harap sangat-sangat you all pun sama, work hard. Kalau tak faham, terus tanya. Jangan simpan. Siapa yang tak faham, dia simpan, dia adalah seorang yang menganiaya diri sendiri. Sebab apa? Dia tak tahu tapi dia tak nak tanya. So lama kelamaan bila dia tak tanya tu, dia masih bertanya-tanya, kita masuk topik lain. Chemistry ni adalah topik yang berkait. Kali ni you belajar atom, molekul dengan ion. Bila you masuk topik yang akan datang, teacher sebut atom, molekul, ion, you tak boleh beza lagi, you ada masalah. Okay? So please janji dengan teacher, kalau teacher bagi soalan, bagi homework, you all kena buat. Okay, kalau tak faham, kena tanya. Alright, boleh tak? Okay, kalau boleh, thumbs up everyone semua, janji. Okay, tolong bagi reaction button, janji dengan teacher. Hari ni kalau teacher bagi soalan, teacher bagi latihan, boleh tanya. Kalau tak faham, teacher apa-apa hal boleh terus PM teacher dekat Telegram, right? Yes, betul Akila, boleh PM dekat Telegram. Okay, tapi kadang-kadang teacher pun busy. Kalau teacher tak sempat balas tu, kalau benda tu urgent, you boleh call teacher. Boleh call dekat Telegram. Okay? Kalau tak faham boleh PM ataupun tanya dekat dalam group. So jangan malu-malu nak tanya, kita sama sahaja. Okay, kita dalam proses pembelajaran. Tak tahu tu normal, tapi membiarkan diri sentiasa tak tahu tu tak normal.
Kita tak nak macam hari ni kita dah belajar atom, molekul, ion. Make sure you faham dah atom, molekul, ion tu apa. Dan make sure latihan yang teacher bagi you boleh jawab. Kalau you tak boleh jawab, maksudnya you tak faham lagi lah tu. Okay? So, dari sini teacher nampak, okay, ada komen banyak. Okay, thank you very much for the feedback that you have gave. Okay. Okay, so then kat sini teacher akan baca go through satu-satu kejap lagi. Kalau ada benda yang tak kena, PM teacher je. Bagi tahu apa yang you rasa tak puas hati dengan teacher. Okay, last but not least. Okay, ada satu perkara yang teacher nak bagi hari ni ialah, okay, yang ni sekejap ya. Sekejap. Teacher nak bagi link kehadiran hari ni. Okay, siapa yang hadir hari ni tolong jangan malas nak respon pada link kehadiran ini. Okay, sekejap teacher copy link. Okay, yang hadir sahaja. Yang tak hadir boleh juga isi setelah kamu tengok recording teacher. Okay, siapa-siapa yang tak hadir boleh nak isi kehadiran ni. Tapi teacher akan ambil kehadiran sampai pukul 12 malam ini sahaja. Sampai pukul 12 malam ni dikira hadir lagi. Siapa yang tak join Zoom ni mungkin ada internet problem atau device tak cukup di rumah, adik-adik beradik yang lain guna device. You boleh tengok recording. Sekejap lagi teacher akan hantar recording kelas ni kepada dalam Telegram. So siapa yang tak hadir boleh isi juga link kehadiran selepas kamu tengok recording teacher ini. Bagi tahu kawan-kawan ya. Okay, so boleh isi sekarang link Google Form untuk attendance hari ni. Siapa yang tak isi, teacher consider sebagai tidak hadir. Alright? Okay, so time's up. Alright, so ada apa-apa tak nak tanya sebelum teacher dismisskan kelas hari ni? Ada tak nak tanya apa-apa? Feel free to unmute yourself. Tak ada So jelas semua apa yang kita belajar hari ni? Ya Alif, Aiman, sama-sama. Okay, so teacher harap semua orang faham dan semua orang dah jelas tentang apa kerja yang kita perlu buat. It really interesting, enjoy. Yes, thank you very much. Okay, welcome. So hope to see you then next week. Thank you guys. Bye-bye. Thank you teacher. Bye. Bye.